Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah. Sambil-sambil memandu, daripada kita membuang-buang masa, apa kata kita membuat sedikit ceramah menyambung balik tajuk ingat kepada Allah. Namun ampun dan maaf, audio kita gambarnya agak terganggu. Maklumlah, rakaman di atas kereta yang tidak ada kelengkapan sungguh pun begitu. Audio gambar duduknya nombor 2. Yang pentingnya di sini ilmu. Kita dengar, biarpun gambar dilihat tidak berapa jelas. Muslimin, muslimat, para pendengar ibu dan masa kalian lagi dirahmati Allah. Kita sambung lagi perkara ingat kepada Allah bahagian kelima. Ingat kepada Allah bahagian kelima. Kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah. Seandainya kita bersolat sekalipun, jikalau kita tak boleh ingat kepada Allah, maka neraka wil lah tempatnya. Neraka wil lah bagi mereka yang bersolat, di mana lalai dalam solatnya. Itu di dalam solat, di dalam ibadah. Apalagi di dalam perkara-perkara yang lain. Ini menggambarkan ingat kepada Allah itu sesuatu yang utama. Persoalannya, bagaimana nak ingat kepada Allah? Kita boleh mengambil pendekatan ceritanya malaikat Jibril diperintah Allah Subhanahu wa taala mencipta akan Adam alaihissalam Lalu Jibril
bertanya, "Ya Allah, ya Tuhan, bagaimana mungkin aku boleh mencipta Adam kerana aku belum pernah melihatnya? Mana mungkin aku boleh mencipta Adam? Bagaimana bentuknya? Bagaimana rupanya? Aku nak cipta Adam bagaimana, ya Allah? Kerana aku belum pernah tengok Adam itu bagaimana rupanya. Ya Allah, ya Tuhan, bolehkah kamu bagi tahu kepadaku bagaimanakah rupa bentuk Adam?" Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memperkhabarkan, "Wahai Jibril, kamu bentuklah, kamu tempalah Adam itu mengikut sebagaimana rupanya aku." Kamu tirulah untuk mencipta Adam itu mengikut sebagaimana rupanya aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok muslim-muslimat, para pendengar, ibu di masa kalian, ini cara kita nak ingat kepada Allah. Kita nak ingat kepada Allah. Bagaimana caranya untuk ingat? Jikalau tidak ada tempat, jikalau tidak ada sifat, kita hanya ingat kepada perkara-perkara yang bersifat. Tidak mungkin kita boleh ingat kepada perkara yang tidak ada sifatnya. Lalu Allah memberi perkhabaran kepada kita, sifat aku itu rupa akulah, rupa aku itu sifat akulah. Seumpama rupanya lembu, ya lembulah. Rupanya lori, ya lorilah. Rupanya bukit, bukitlah. Jadi rupa aku itu akulah. Masakan rupanya lori, namanya gajah. Namanya gajah, rupanya lori. Masakan sebegitu. Rupa gajah, nama gajah, bentuk gajah. Rupa lori, nama lori, bentuk lori. Jadi apabila rupa Allah, itulah wajah Allah, wajhullah. Dalam kita ingin mengenal Allah, alhamdulillah, dalam kita ingin mengingat kepada Allah, kita kena ingat rupanya Allah. Ingat mak kita, ingat rupa mak kita, baru kita ingat mak kita. Masakan nak ingat mak, bayangkan rupa bapa. Kita nak ingat kepada mak kita, kita bayangkan rupa mak kita. Jadi apabila kita ingin ingat kepada Allah, kita bayangkan rupa Allah. Rupa Allah itu Allah lah. Jadi mana rupa Allah? Ini menjadi persoalan. Bentuklah Adam itu, wahai Jibril, mengikut sebagaimana rupanya aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Jibril pun menempalah Adam berbentuk sebagaimana kita sekarang ini.
timbul pertanyaan. Jibril mencipta Adam mengikut rupa wajahnya Allah. Lalu terjadilah Adam sebagaimana kita. Timbullah pertanyaan, apakah hidung kita ini rupanya Allah? Kalau hidung ini rupanya Allah, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang kemik. Mana mungkin Allah berbagai-bagai wajah hidungnya? Itu belum masuk hidung lembu, lain lagi. Hidung beruang, lain lagi. Masakan Allah berbentuk telinga, bentuk janggut, bentuk misai macam kita? Jikalau bentuk Allah sama dengan bentuk kita, apa bezanya Allah dengan kita? Sama bentuk, sama wajah. Persoalannya, Adam dicipta di atas rupa bentuknya Allah, wajahnya Allah. Adam itu tok nenek kita. Mestilah wajah Adam sama dengan wajah kita. Persoalannya, apakah hidung, telinga, mulut kita ni wajah Allah? Mana mungkin wajah Allah sama dengan wajah makhluk? Banyaknya wajah Allah. Lain orang, lain hidungnya. Lain orang, lain hidungnya. Lain orang, lain kulitnya. Banyaknya Allah. Ini yang menjadi persoalan. Nak ingat Allah, ingat wajahnya. Mana yang dikatakan wajah Allah? Ini yang menjadi persoalan. Nak ingat lori, kita ingat wajah lori. Tayarnya banyak, tayarnya besar. Di belakang itu boleh isi kayu balak, batu. Nak ingat kereta kancil, muatannya 2-3 orang, 4 orang. Tayar kecil, enjin kecil, bodi kecil, sisi kecil. Baru kita ingat kancil, kita ingat sifatnya kereta kancil. Ingat lembu, lain lagi ada tanduknya. Jadi bila kita nak ingat lembu, ingat sifatnya lembu. Bila nak ingat Allah, ingat sifatnya Allah, wajahnya Allah. Wajah Allah itu wajah Adam. Tapi persoalannya, mana yang dikatakan wajah Allah pada diri Adam? Pada hidungkah? Pada matakah? Pada telingakah? Ini yang menjadi persoalan muslim-muslimat, para pendengar, para penonton yang budiman sekalian. Mana yang dikatakan wajah Allah di atas diri Adam? Apabila kita mengenal wajah Allah di atas diri Adam, di atas diri kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada di mana-mana. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tak tilik pada dirimu? Ini nak tengok wajah Allah, kenapa cari jauh-jauh? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tak tilik kepada diri kamu sendiri? Wajah Allah itu bukan sahaja ada pada wajah Adam, bukan sahaja ada pada rupa Adam. Wajah Allah itu ada pada diri kita, pada rupa kita, pada wajah kita. Tetapi rupa yang mana, wajah yang mana, diri yang mana, itu kita sambung lagi ke bahagian ke-6. Bagaimana caranya untuk ingat kepada Allah? Kita sambung ke bahagian ke-6.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.